Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmina bil khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali kita punya pengajian dalam bab rukun salat ini yang kita dah pun habis rukun yang pertama, kita masih lagi dalam rukun yang pertama, iaitu berkaitan dengan niat. Dan saya dah ulas pada minggu lepas tentang dalam niat itu dia kena ada qasad, kena ada ta'arud, kena ada ta'yin, ya. Dan benar ni diulas kembali oleh Ustaz Ibn Battuta dalam kuliah Jumaat baru ni, ya, tafsir Jumaat. Dan siapa yang ikut tu saya rasa dah lebih mendalam memahaminya. Jadi untuk hari ini kita ada sedikit perubahan jadual. Kita habiskan awal sedikit untuk kita sama-sama membaca Yasin dan doa selamat kerana ahli grup kita, saya bukan KWI, saya masih bawah tu, yang ni lah, dapat jemputan ke Tanah Suci, alhamdulillah. Tuan Haji Ahmad dengan isi sekali sekali. Jadi tahniah kita ucapkan. Bukan senang kita daftar lama, nak tunggu giliran tu kadang-kadang ada yang mati dulu tak sempat, Saya pun 2036 tu daftar tahun 2010 2007, tapi buat rayuan lah kalau nak ni, tunggu anak besar sikit, alhamdulillah. Jadi itu antara rukun Islam yang kelima yang wajib kita tunaikan jika kita ada kemampuan, ya. Siapa yang tak daftar tu tolong daftar lah, ya. Biar kurang-kurangnya kita dah niat tau. Dia benar baik ini, kita niat nak pergi walaupun duit tu tak bercukup, niat dulu. Kadang-kadang Allah bagi rezeki kemudian. Yang penting kita niat dulu. Baik. Kita masuk dalam rukun, masih lagi rukun solat yang pertama, tuan-tuan, yang mana kita habis pada minggu lepas pada bab sahaja aku sembahyang fardu zuhur, iaitu yang kita kupas tentang qasad, ta'arud dan juga ta'yin. Dan hari ini kita sambung pada ayat dan sah tu, dan sah sembahyang tunai. Nampak, ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari bawah. Baris 10 dari bawah, dia mula dengan ayat dan sah. Okey, nampak, ya? Baik. Dan sah sembahyang tunai dengan niat qada dan akasnya. Sudah, ya. Dan sah sembahyang tunai dengan niat qada dan akasnya. Akasnya ni maksudnya sebaliknya lah. Sah sembahyang tunai dengan niat qada ataupun sah sembahyang qada dengan niat tunai. Tapi ada keadaan dia, ada syarat dia, ada dia punya kaedah dia lah yang dikatakan sah itu. Baik. Sah sembahyang tunai dengan niat qada dan akasnya, iaitu yang terbaliknya lah, yang terbalik, maknanya qada dan tunai, serta uzur seperti bahawa zon ia keluar waktu dengan sebab ghayam. Ghayam ni maknanya jerebu.
Ia jerebu. Jadi dia ni tak ada jam, tak ada apa, cuaca jerebu, tak nampak matahari semua, maka dia tak tahu. Okey. Waktunya atau zon ia tinggal lagi waktunya, maka niat akan ada, kemudian beri atas lupa. Serta uzur seperti bahawa zon ia keluar waktu dengan sebab gayam atau umpamanya, maka niat ia akan qada, kemudian nyata tinggal lagi waktunya. Itu keadaan pertama. Maknanya dia ni dengan sebab jerebu, dia tak nampak matahari, tak tahu pukul berapa. Jadi dia kata macam waktu dah habis, lalu dia sembahyang qada. Tiba-tiba waktu tu ada lagi, maka sembahyang zuhur tadi sah walaupun dia niat qada, dengan sebab dia tak tahu sebab keadaan cuaca jerebu. Nampak tu keadaan yang pertama. Dia berhenti pada baris tu lah. Atau keadaan kedua, dia zon ia tinggal lagi waktunya, maka niat akan ada, kemudian nyata keluarnya. Keadaan kedua, jerebu tapi dia rasa waktu dah habis, lalu dia sembahyang tunai untuk waktu yang akan datang tu. Rupa-rupanya waktu tu waktu masih ada, tapi dia niat tunaikan waktu tu, rupanya waktu tu dah habis, pun sah sembahyang dia. Dengan sebab keadaan jerebu, tak tahu jam berapa. Ni cerita zaman dulu lah, zaman dah jam dah ada. Ni cerita zaman dulu. Jadi boleh nak cerita kata Islam tu mudah. Mayang ni mudah, mayang lah guna pun. Gamak cuaca tak clear, ni zuhur ke asar. Yakin zuhur, mayang zuhur. Walaupun dah masuk asar, tak ada masalah. Ataupun mungkin dah masuk asar, zuhur tertinggal niat qada, tiba-tiba waktu tu ada lagi, pun sah. Maknanya tak payah ulang. Tu makna Islam mudah sampai ke tahap tu, tuan-tuan. Sangat mudah. Atau dengan tiada uzur tetapi dikosokkan maknanya yang lughawiyun, lughawi makna segi bahasa, kerana diistiamalkan lafaz ada dengan makna qada dan akasnya. Ataupun dia ni jenis yang mungkin dia tak pernah faham makna qada dengan ada tu, qada lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala, dia duk rasa qada tu ada tu qada. Maka keadaan begini dimaafkan. Ini jenis yang tak mengaji lah, mungkin mengaji sikit. Ini usalli fardhu zuhri arba'an rakaatin qadaan adaan. Dia dah confuse. Kan baru mengaji, dia dah ingat qada mungkin makna ada, mungkin ada pun makna qada. Maka keadaan gini kata ulama dalam kitab ni sah. Dengan sebab dia faham gitulah. Kan ada kan orang awam kan, biasalah kita mengaji ni kan, mengaji lafaz sebut, sebab kadang-kadang istilah qada dengan tunai pun kadang-kadang kita confuse. Baik. Maka jika diperbuat yang demikian itu dengan ketiadaan uzur atau tiada diniatkan maknanya yang lughawi, tiada sah sembahyangnya kerana bermain-main seperti barang yang ditaklidkan dia dalam majmuk. Tapi kalau dia tahu qada tu apa, tunai tu apa, tiba-tiba dia saja nak niat qada untuk sembahyang tunai. Sembahyang zuhur tunai, saja qada. Lafaz dia tu qada tapi dia sembahyang tunai, maka tiada sah. Sebab dia dah tahu yang cerita tadi cerita yang jahil, yang tak tahu. Sebab itu manusia ini kata Rasulullah, an-nasu la yakhlu 'anil khata' wa nisyan. Manusia itu tak sunyi daripada salah dan lupa. Biasalah kita ni makin umur meningkat makin cepat lupa. Standard itu. Ya. Allah Ta'ala dah tarik sedikit demi sedikit nikmat ingatan kita. Nikmat dari ingatan kita Allah Ta'ala tarik sedikit demi sedikit. Sebab itu bila sampai satu tahap kita akan jadi nyanyok. Itu biasa, itu sudah suratan alam. Terima je. Baik. Dan jika sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu seperti sunat rawatib, dan yang mempunyai sebab seperti sembahyang minta hujan dan sembahyang gerhana, maka wajib padanya qasad dan ta'yin jua. Maknanya kalau sembahyang sunat yang bersebab, sembahyang rawatib ni maknanya sembahyang yang qabliyah dengan ba'diyah, yang tu kena ada qasad dan kena ada ta'yin. Lengkap Baik. Yakni tiada
niat sunat yakni tiada wajib ia dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah jika pada sembahyang ada baginya sunat qabliyah dan ba'diyah. Jadi bila kita sembahyang sunat yang macam Ustaz Isuk dah sebut tu, usolli sunataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat zuhur 2 rakaat sebelum. Tu hak sembahyang sebelum. Kalau hak selepas, usolli sunataz zuhri raka'ataini ba'diyatan. Tu kita sembahyang ba'diyah. Nah, jadi mungkin kadang-kadang kita mengaji tak sampai ke tahap ni, doktor sembahyang sunat rawatib. Jadi bila dah tahu hari ni, Ustaz Syahidan sebut lafaz yang supaya kita nampak ta'yin tu jelas, qabliyatan tu sebut dengan ba'diyatan. Jadi kalau tak boleh sebut Melayu, niatlah hati, selesailah. Kalau tak boleh sebut Arab. Tapi saya rasa tak ada masalah sebab bahasa Arab dah dapat ijazah dah. Kan? Dah masuk kelas tafsir dah lah ni. Cerah hebat jadi tak ada masalah dari sudut penyebutan lafaz Arab tu. Tambah yang mengaji dengan ustaz yang masa itu lagi hebat ya. Jadi maknanya bahasa Arab tu dah jadi satu bahasa fusahah dah bagi depa. Ya, percakapan tu. Cara sebut tu bunyi Arab lah sekarang ni, punya hebat. Jadi tak nak masalah kita nak sebut lafaz qabliyatan dengan ba'diyatan. Jadi saya ulang balik, usolli sunataz zuhri raka'atani qabliyatan. Yang ada qabliyah ba'diyah lah. Yang ada qabliyah saja macam asar. Ya, asar solat sunat lepas asar tak ada. Dia 5 ya yang betul-betul digalakkan. Lepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak, sebelum subuh dan sebelum zuhur, lepas zuhur. Ada 5 tu. Yang itu tak ada. Okey, itu sembahyang sunatnya. Solat Jumaat. Sunat yang dituntut solat Jumaat ialah sunat selepas. Sebelum boleh buat kalau nak buat. Kalau kita sampai, katalah khatib tengah baca khutbah, dia qabliyah dah tak sunat dah. Kena buat tahiyatul masjid. Bila kita sampai awal tu baru buat tahiyatul masjid, kemudian buat qabliyah lepas azan pertama. Tapi dia dalam kategori solat Jumaat, yang matlubah, yang dituntut ialah yang selepas Jumaat. Tapi orang lah salah faham, lepas Jumaat dia kira start mutu nak balik. Ya. Saya nak buat dua, iaitu rawatib tadi tu, belum khutbah, dan lagi satu tu tambahan kan, boleh buat 4 kan, Ustaz? Okay, 4 kan. Jadi kalau saya buat 2 saja, buat yang kedua tu, boleh tak saya niatkan untuk buat sama sekian? Sembahyang sunat tiada masalah. Ada pendapat mengatakan boleh bukan dijamakkan solat, tapi diniatkan untuk dua-dua. Kalau untuk konteks solat sunat je boleh, wajib tak boleh. Dia yang dalam hadis sebut yang disunatkan kita buat 4 rakaat sebelum tu ialah solat zuhur, 4 sebelum dan 4 11. Cuma hari Jumaat gantilah. Mana kira zuhur tu kira hari Jumaat, kita boleh buat 4 sebelum, 4 11 selepas. Tapi buat dua-dua. Kalau ada masalah, tak ada masa buat 2 rakaat cukup lah. Jadi yang 2 tu boleh buat ke terlepas tak? Macam mana? Tak sempat nak buat 4. Buat 2 je lah. Buat 2. Tapi saya niatkan untuk bawa selepas. Boleh tak yang 2? Tak boleh. Kalau selepas. Ba'diyah. Dalam konteks solat Jumaat dia agak berbeza. Kita kena ingat, dalam solat Jumaat yang matlubah itu yang selepas itu. Yang sangat dituntut. Ramai orang tak tahu. Sebab tu ramai yang bagi salam terus keluar. Saya tak faham. Ramai. Apa salahkan dia solat kalau tak nak wirid pun, dia solat sunat, sebab itu yang sangat Nabi tuntut. Rasulullah sangat tuntut kita buat solat sunat ba'diyah Jumaat, yang bagi Jumaat lah. Jadi kadang-kadang kita ni agak pelik benda yang sangat digalakkan kita jadi kita buat terbalik. Hak sebelum semua bakat buat. Tuan perasan kan, datang masjid semua bukan hebat dia. Tapi yang selepas kadang-kadang dia keluar. Mungkin sebab tak belajar. Tak belajar agama, tak belajar tentang di mana fadhilatul a'mal, kelebihan-kelebihan amal yang patut kita laksanakan. Okey, dan keduanya, ni rukun solat yang kedua, qiyam. Yakni berdiri betul pada sembahyang fardu bagi yang kuasa berdiri.
dengan membetulkan belakangnya. Qiyam tu berdiri betul, katalah kitab ni bagi yang kuasa berdirilah, yang mampu berdiri dengan cara apa? Tujuannya apa? Dia kata dengan nak membetulkan belakang. Bagi belakang kita betul itu qiyam. Lagi belakang tak betul, tak qiyam. Lagi kita baca kes bongkok. Jangan nak minta nak sampai umur macam tu. Biasa terjadi dalam kaedah sedok merawat pesakit, yang terjadi bongkok dengan sebab tulang belakang tak betul di peringkat usia remaja. Terutama yang jatuh terduduk. Jadi dia bengkok dekat dengan tulang pinggul tu, yang tu ada possibility untuk bongkok bila jangka hayat dia tua lah, panjang. Jadi itu yang bongkok tu biasanya jarang bongkok, melainkan ada masalah tulang belakang. Jadi kaedah rawatan tulang belakang bagi yang tua-tua ni, tuan-tuan boleh buat, dia panggil kaedah hidroterapi, iaitu kaedah pemandian laut yang Nabi sebut dalam hadis alimu auladakum ar-rimayah wasibahah, ajarlah anak kamu memanah dan berenang. So dalam kajian hari ini kita dapati bahawa memanah dan berenang, macam berenang, sangat kuat membentuk atau membantu tulang belakang. Dan bagi yang tinggal di kawasan pegunungan tak ada air, dia kena naik kuda. Sebab itu tuan-tuan yang ada masalah tulang belakang, pergilah ke laut berendam dalam 3 jam. Lama. Kali pertama, first time. Jadi kali pertama, tuan-tuan berendam, mengadap ke pantai, biar ombak pukul belakang. Jangan mengadap ke laut. Kalau mengadap ke laut, boring. Ke pantai, boleh tengok orang main layang, main istana pasir. Jadi tak boring. 3 jam kan boring. Jadi duduk tu buatlah pergerakan asas, asalkan berlaku pukulan ombak di belakang. Saya duk rawat selidi semua macam tu. Lepas 3 kali mandi dah boleh angkat barang dah. Yes, pergilah buat. Terima ijazah ini, tuan-tuan pergi buat. Sebab apa saya cerita bab ni? Sebab tak orang bagi semua bongkok. Jadi nak bagi semua lurus. Tua-tua pun steady je tuan. Maknanya belakang tu betul. Buat gitu nah. Yang ada tulang belakang masalah lah, yang ada masalah tulang belakang, pergilah buat. Hati nak mubat je lah, bukan susah sangat pun. Saya mudah yang tuan-tuan, tak ada jampi serapah mengarut-ngarut, tak ada. Niat kerana Allah Ta'ala, aku nak merawat diri aku, dah dapat ijazah terima macam ni, pergilah buat. InsyaAllah Baik. Qiyam Dan jika dengan bersandar kepada jidar, sewaktu umpama jidar sekalipun. Jidar tu dinding, bahasa Arab ya tuan-tuan, al-jidaru, dinding. Kan tuan-tuan belajar kan sebelum ni? Tak sampai bab tu? Tok guru tak ada kot jadi gitu lah. Jidar ni ni di Arab panggil jidar, al-jidaru, dinding. Jadi ada kadang-kadang orang tak mampu nak berdiri tapi terpaksa bersandar kat dinding, boleh dia kata, sekalipun. Maka jika berdiri padahal bongkok ia, baca betul-betul itu tuan-tuan. Jangan dok baca bangku air apa semua, bukan. Bongkok ia. Ni cerita bongkok. Okey, maka jika berdiri padahal bongkok ia dengan bahawa jadi ia bagi rokok itu terlebih hampir dengan sekira-kira tiada dinamakan qiyam, tiada sah. Ingat, maknanya kalau dah bongkok sangat sampai terlebih tahap rokok, orang tua tu memang dah macam tu, maka dia tak dibenarkan qiyam, dia kena duduk lah. Sebab tahap dia tu dah melebihi rokok. Tak kira nak rokok macam mana? Kan, kawan dah ni lah. Tak tahu kalau ada orang macam tu sekarang ni, ada kah? Yang memang dah tua dan tahap bongkoknya tu dah melebihi, kira dia berjalan tu, ni lah. Mungkin ada kot Wallahualam lah, saya tak nak jumpa. Setakat saya jumpa tu kira kepala boleh angkat lagi lah. Maknanya baru setakat tu lah. Kalau bawah pada rokok punya bongkok tu, wallahualam, saya tak nak jumpa. Mungkin tuan-tuan pernah lihat kot, Maka tiada sah, kata dia tak boleh berdiri. Maka jika lemah daripada berdiri betul, ni untuk orang tak larat, dan jadi ia seperti orang yang rokok dengan sebab tua tu, bukan tuha. Tuha.
Toha bahasa Banjar ya? Apa maksud? Oh, tua. Tuan kitab ni orang Banjar ke? Okey. Toha atau lainnya wajib berdiri seperti itu kerana hampirnya daripada berdiri betul dan wajib ditambahkan bongkok bagi rokoknya. Baik, kalau dia tu okey, dia bongkok juga tapi tak sampai tahap macam tadi. Macam biasa je, bongkok macam orang tua sekarang ni, ialah bongkok pakai tongkat tu. Okey. Maka dia kena berdiri macam biasa. Ingat tu, hari ni orang ambil mudah. Dia mampu berdiri tapi dia masih lagi guna kerusi. Ini masalah yang dibahaskan oleh para ustaz kita di dalam media sosial hari ini. Ikut kitab ni, dia benarkan berdiri ni, tengok dekat sini ya. Jika lemah daripada berdiri betul dan jadi ia seperti orang yang rokok dengan sebab tua atau lainnya, wajib berdiri seperti itu kerana hampirnya daripada berdiri betul. Dia nak abad kata, hang boleh kok mana pun kalau berdiri cara tu boleh, maka itulah hang kena buat. Kena berdiri cara tu juga. Tak boleh hang duk gagah pergi cari bangku duduk. Ingat tu. Ikut kitab ni lah. Mungkin pandangan lain lagu lain, pandangan mazhab lain. Maknanya kalau kita boleh berdiri, sekadar kita mampu berdiri. Kalau kita dah bongkok ke tepi, boleh duduk berdiri. Saya rasa tuan-tuan pergi Mekah nampak ramai. Dia takkan guna kerusi tuan-tuan. Melainkan memang dia tak berdiri sangat. Dari kata kalau boleh maka wajib berdiri seperti itu. Seperti keadaan dia bongkok tadi, boleh berdiri kerana hampirnya daripada berdiri betul. Dan wajib ditambahkan bongkok bagi rokoknya. Okey, bila rokok tu dia rokok macam lebih sikit walaupun dia dah boleh berdiri dalam keadaan bongkok begitu. Nampak kalau boleh. Ni dah kita tahu mengaji kitab hari ni, jadi jangan duk buat lagi lepas ni lah. Melainkan memang sakit yang tak boleh. Ya, kadang-kadang accident, tuan belakang dah retak sebagainya, memang tak boleh, duduk je lah. Islam ni mudah. Boleh berdiri. Maka jika lemah daripada qiyam, duduk ia. Nampak Islam mudah. Jika lemah daripada qiyam, mana tak boleh nak berdiri dah, duduk ia betapa sekehendaknya, dan duduk iftirash itu afdal daripada duduk tawarruk dan umpamanya. Jadi kalaulah kita tak boleh berdiri, kata kitab, maka kita boleh duduk, senang duduk. Cuma betapa duduk itu, kata dia duduk cara iftirash itu lebih afdal. Duduk macam tahiyat awal daripada duduk tawarruk, duduk macam tahiyat akhir. Itu agak letih. Jadi duduk tahiyat awal itu lebih afdal kalau nak duduk. Cuma lah ni sebab dah ada kerusi, orang duduk atas kerusi. Nampak dah ada kemudahan lah di situ. Maknanya kalau duduk tak ada kerusi, nak duduk terus. Ada yang saya pergi Turki, dia duduk dia hunjur kaki ke kiblat. Dia duduk mayang tu lah, macam dia hunjur kaki tu, macam orang sembahyang dalam keadaan duduk kan. Ada kaedah mazhab boleh buat begitu, tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting sembahyang tu penting. Yang penting kita sembahyang. Baik. Maka jika lemah daripada duduk sembahyang, ia berbaring. Ni cerita sembahyang ni tak boleh duduk, kena baring. Sembahyang kena sembahyang. Dia nak habaq kata sembahyang ni benda yang wajib. Tak boleh duduk, tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk, kena berbaring. Tu. Dan jika lemah daripada berbaring, sembahyang ia menelentang. Jadi kita duduk berbaring agak menyandar gitu, macam pakai kursi malahan, kursi yang duduk sandar kat macam tepi pantai tu kan. Jadi tu pun kita tak terdaya, lemah sangat, maka kata dia sembahyang ia menelentang dan ditinggikan kepalanya dengan umpama bantal supaya berhadap ke kiblat. Melainkan jika ada ia di dalam Kaabah. Okey. Padahal beratap dan isyarat ia dengan kepadanya bagi rokoknya dan sujudnya. Baik. Kecuali di Mekah lainlah. Yang ni kita nak menghadap kiblat. Bila sembahyang menentang tuan-tuan, kita tidur macam kat katil hospital tu, jadi letak bantal tinggi sikit.
bagi nampak muka kita tu menghadap ke kiblat. Jadi bila kita semayang, saya buat contoh ya, tuan-tuan faham. Mana nak beritahu kok siapa sakit lepas ni kan. Ni yang kata kena mengaji. Katakanlah saya duduk di atas katil hospital, minta simpang lah. Jadi kita takbir kan. Macam biasa kita duduk ni. Kalau kita menghadap kiblat kan. Jadi bila kita rokok, buat tu sikit. Sebab kita tak berdaya nak angkat barat kita punya badan. Tapi kalau boleh angkat. Mana kalau tak boleh, memadai isyarat kepala kita tadi. Nah, buat itu sikit, sujud itu sikit. Dah. Selesai. Perubahan tangan ni bila iktidal, bila rokok, tangan ni kita lepas sekejap. Kalau boleh bergerakkan, kalau tak boleh, duduk macam tu straight. Tak ada masalah. Dia tak payah sangat pun. Cuma orang mungkin tak pernah buat sebab tak pernah sakit barangkali, atau mungkin dia tak pernah belajar. Jangan tunggu nak qada bila sihat. Itu satu alasan yang kurang cantik. Sebab tiba-tiba malaikat maut cabut nyawa, nanya kita. Jadi biar kita menghadap ke kiblat begitu, takbir, tak gitu. Jadi rokok gitu, kalau tak boleh angkat badan sangat, sujud gitu sikit. Dah, selesai. Baca Subhan Rabbiyal A'la tu, kalau rasa sakit, sekali cukup dah, dia sunat je pun. Tak baca pun tak apa. Subhanallah wa bihamdi, sami Allah. Gitulah. Sampai habis. Tahiyat lagu mana? Ikut kita, kalau kita boleh letak tangan, tak tahiyat. Itu bagi salam, ikut kita boleh pusing ke tak boleh pusing. Sebab kadang-kadang mungkin gangguan wire dan sebagainya kat situ. Kita sebab tak sampai tahap tu, ni Aziz, dia boleh cabut wire tu, dia bangun semayang macam biasa. Itu orang hebat. Kita tak boleh buat gitu. Doktor tak bagi. Kan keadaan kita mungkin tak boleh nak buat cara dia. Dia Allah beri kekuatan. Time solat dia kuat. Lepas tu sakit balik. Itu Allah beri kelebihan kat dia. Kita belum tentu, tuan-tuan. Ya. Harap-harap Allah tak nikan kita macam ni lah ya. Biarlah kita sihat sejasa. Kalau solat dalam kebajuan macam mana? Itu duduk atas kursi. Kita dah bicara minggu lepas, ingat kot. Kita dah sentuh minggu lepas, tak main kelas kau. Jadi yang tak main tanya pada yang main minggu lepas. Kita sambung. Okay. Dan dijadikan sujudnya rendah daripada rokoknya. Okey. Maka jika lemah ia daripada demikian itu, hendaklah ia isyarat dengan kelopak matanya. Tu baca begitu ya, kelopak mata, jangan baca kelupak matanya. Dengan kelopak matanya, dan tiada wajib pada ketika itu direndahkan sujudnya daripada rokoknya. Baik, kadang-kadang mungkin tuan-tuan perasan lihat orang alim di hospital, dia sembahyang menggunakan kelopak mata bagi tahap yang agak kita kata ICU ataupun tahap kritikal. Jadi kadang-kadang di tangan dia tak ada apa-apa pun sebab dia dah tak larat. Jadi isyarat kelopak mata, contohnya bila dia qiyam tu dia jaga celak. Kemudian dia rokok, dia tutup sikit, sujud dia tutup rapat, kemudian dia celak balik. Dia sembahyang menggunakan isyarat kelopak mata. So bagi yang ada ilmu tentang ini, bila sampai ke tahap situ, sembahyang dia tetap sembahyang. Kadang-kadang tak ada wuduk pun dia sembahyang. Yang penting sembahyang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak di akhir ending kita punya keakhiran hidup itu dalam keadaan kita ibadat. Tak apa, dah nak ambil lagu mana? Nak angkat tak boleh, nak gerak tak boleh, apa semua tak boleh. Ikut mana kita duduk Dia tahap kritikal ni, tak boleh kita duduk kira macam tahap yang biasa dah. Di mana kita berada, di itulah kita semayang. Dia macam nak kapal terbang lah. Jadi katil hospital tu, kalau kita lihat, tahulah sekarang ni katil, kebanyakan katil memang dia ada posisi yang memang boleh menghadap ni. Kita boleh minta dengan nurse biar posisi yang menghadap kiblat. Yang penting tuan-tuan, kita duk cerita soal sakit semua, yang penting kita cegah daripada kena sakit. Begitu. Handphone siapa tu bunyi tu, bagi silent. Saya tak bawa langsung handphone ni, kadang bawa, kadang saya tak bawa. Baik. Jadi nak elak daripada kena sembahyang atas katil hospital, kena doa supaya sihat lah. Jangan cari nahas.
Sebab kita hari ni duk mengaji kitab, oh tak apa aku sakit esok boleh mayang cara ni. Jangan duk minta lagu tu. Kan kadang-kadang kita duk rasa lagu tu tak apa sakit, Ustaz Cedah ajak mayang cara ni. Jangan duk minta sakit tu. Minta sihat. Yang ni kadang-kadang kita salah faham. Memanglah Islam bagi kemudahan rukhsah solat ketika sakit dan sebagainya. Jangan minta tuan-tuan. Sebab azab sakit tu orang sakit tu tahu. Kita hak sihat tak tahu. Kan? Sakit yang kritikal tu, wuduk. Wuduk tengok kalau macam kita wudukkan jenazah kan. Tak boleh ni ada waris kita buat syarat je lah sapu. Itu sudah. Dia tahap dalam Islam ini sampai keadaan setahap dia tak menjadi wajib itu sebagai satu kewajipan yang betul-betul kita kena ikut prosedur dah. Sebab antara wuduk dengan solat itu fardu yang utama. Wuduk tu syarat nak mengesahkan solat. Kalau keadaan tentu wuduk tak dapat, memang tak boleh nak buat tayamum, tak boleh apa, tak boleh wayar penuh kiri kanan ni. Memang cerita tak boleh nak gerak. Dah nak wuduk macam mana? Sembahyanglah. Ya. Sembahyang hormat waktu ke, yang penting sembahyang. Yang ni yang kita nak kena faham tuan-tuan ni, sebab kita belum kena. Bila kita kena besok terlantar hospital baru kita ingat ilmu hari ni. Nampak tak? Ya kadang-kadang kuliah hari ni orang akan ingat bila kena kat dia tu, itu ngaji Ustaz Cedah kata buat macam ni. Baru nampak. Jadi pokoknya kita minta simpanlah daripada kena sakit ya. Biarlah kita kata apa, sihat walafiat sampailah kita meninggal dunia dalam keadaan kita sihat, tak menyusahkan orang. Macam baru ni kan, mak menakan saya meninggal, mak menakan bini saya tu, mak suruhlah duk sihat elok sembang apa, dia duk jalan ke elok. Dia mati lagu ni umur 77, sembang elok, mati waktu tidur memang tak sedap, anak-anak pun tak sedap. Tapi nak ceritanya dia mati tak menyusahkan orang. Faham tak? Keadaan sihat, tak terlantar, tak apa. Ni orang tua dia mayang fardu, mayang jemaah tak pernah tinggal. Ya, dia semayang. Jadi Allah mudahkan sudut tu. Cuma bila meninggal waktu tidur, siapa nak tahu, memang siapa pun tak tahulah, anak-anak pun tidur sebelah pun tak tahu. Allah nak matikan waktu tu. Cuma dia tak menyusahkan orang. Tu yang kami terkejut tu, baru nak balik pula. Sebab dia sembang dia elok-elok ya, baru seminggu lepas. Gitu ya. Baik. Maka jika lemah ia, daripada demikian itu wajib dilakukan segala af'al as-salat atas hatinya, dengan bahawa diumpamakan dirinya berdiri dan membaca dan rokok dan lainnya, maka tiada wajib qada atasnya. Baik, ni cerita lemah sangat tuan-tuan, celak mata dah tak boleh dah, dalam keadaan dia sangat-sangat kritikal, ICU lah kita kata. Islam bagi kelonggaran sembahyang guna gerak hati. Ni yang puak ajaran sesat duk guna ni. Bila makam tinggi tak payah guna hati je. Ajaran sesat guna kaedah ni lah ni. Kita tak, selagi mana kita mampu buat dengan kaedah pergerakan biasa kita buat. Tapi bila mana dah tak larat, tak boleh nak buat apa, mata celek-celek, kira kita kata koma betul lah. Maka sembahyang guna isyarat hati. Bayangkan kita berdiri, kita rokok, kita sujud, bangun balik, macam tu. Nak cerita wajib sembahyang bertahap tu tuan-tuan. Aqimus salah wa atuz zakah. Kan Allah Taala sebut dalam Quran, perintah tu, aqimun tu perintah fi'il amar. Tuan-tuan ngaji Arab tahulah fi'il amar. Contoh jadi aqimu. Perintah fi'il amar yang merujuk, dia ada dua perintah dalam Islam. Saya dah post dalam grup, siapa yang dalam grup saya tadi kan. Perintah dalam agama, satu perintah wajib, yang kedua perintah sunat. Perintah juga. Jadi perintah wajib ini perintah kepada ibadat wajib yang wajib kita buat. Sembahyang, rukun Islam wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, tapi dia ada syarat dia, kemampuan. Jadi itu perintah wajib. Ada perintah juga tapi sunat, macam buka puasa guna buah tamar, Nabi suruh tu. Berbukalah kamu dengan buah tamar, tu Nabi suruh, perintah juga, tapi kepada perbuatan sunat. Tak buat tak apa. Makan tangan kanan, baca doa sebelum makan, tu semua benda-benda yang tapi tak sampai suruh perintah wajib, dia sunat. Nak buat tak apa, tak buat tak ada masalah. Okey nah. Itu disebut kaedah perintah dalam agama kita.
Cuma yang sunat itu bila kita buat, dia umpama kita memberatkan timbangan kita di akhirat besok. Saham kita ya. Sebab nak bergantung pada wajib saja belum tentu tuan-tuan. Pahala kita ni nak bergantung pada yang ibadat wajib saja belum tentu. Maka kita kena top up dengan yang sunat tadi. Yang ni yang kita kena faham ni. Jangan tuan-tuan rasa aku wajib buat tak lepas, macam mana nak buat sunat. Jangan kata macam tu. Wajib buat, sunat buat. Lepas tak lepas, sempat tak sempat, yang wajib, yang sunat kena kabur juga. Betul. Sebab iman kita bukan tahap wali ahli sufi ibadat hebat-hebat. Kan? Kita dengan tugasan harian, sibuk ni macam-macam. Ya? Itu tugasan ya. Maknanya kita buat juga ibadat-ibadat sunat. Baik, jadi boleh sembahyang dengan gerakkan hati. Maka tiada gugur sembahyang daripadanya selama tetap akalnya. Nampak ya tuan-tuan? Islam cakap tuan-tuan, selagi hang tak gila, akal hang waras, kewajipan solat tu tetap tertakluk kepada kita. Kita sakit ke kita apa, selagi kita tak gila, kita waras, kena sembahyang. Ini kena faham betul-betul. Jadi kita hari ni kadang-kadang bagi sakit sikit, katalah kena migraine sikit kan, tunduk sakit kepala denyut kan, kita rokok sujud, cuba sujud lagi lama sikit, hilang migraine tu. Jadi soal ibadat ini ketentuan kitab ni, selagi mana kita ada akal, boleh berfikir, tahu buruk baik, tahu jahat baik dan sebagainya, maka kewajipan sembahyang tadi kena atas kepala kita. Tak ada nak tolak. Melainkan kita dah gila dan dah nyanyok. Macam Tok Wan kita nyanyok tu, dia tak ada lah. Habislah hukum takdir dah tak ada dah. Dah tak tahu dah. Kan dia kadang-kadang nyanyok kan. Kadang mungkin air kencing dia jilat sebagainya. Dia dah tak ada ni lah. Kewarasan dah tak ada. Itu lain. Ya. Hukum tu dah tak ada. Baik. Okey. Jadi kita akan habis di sini tuan-tuan. Maka tiada gugur sembahyang daripadanya selama tetap akalnya. Jadi saya akan sambung yang ketiga ini. Takbiratul ihram kita sambung minggu depan. Kita berhenti 15 minit awal untuk kita buat bacaan Yasin kepada ahli kita yang nak ke Mekah.